Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Zaidi Bujang dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 9 Oktober. Sarawak merekodkan 8 kes positif baru COVID-19 semalam, iaitu 5 kes di daerah Kuching, 2 kes di daerah Miri dan 1 kes di daerah Bintulu. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas memberitahu kes ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 732 kes. Beliau menjelaskan bahawa daripada jumlah tersebut 4 kes jangkitan tempatan dan 2 kes import A yang mendapat jangkitan semasa berada di negara asal mereka dan 2 lagi kes import B iaitu yang mendapat jangkitan semasa berada di kawasan berisiko tinggi iaitu semasa kes berada di Sabah. Siasatan dan pengesanan kontak rapat kepada kes ini sedang giat dilakukan. Dalam pada itu, Sarawak merekodkan 1 kluster baharu iaitu kluster Bah Arnab di daerah Kuching. Indeks kes kepada kluster ini merupakan kes 719 yang telah disahkan pada 6 Oktober 2020 yang mempunyai sejarah perjalanan pergi dan balik dari Sabah. Jelasnya seramai 16 orang kontak rapat kepada kes ini telah disaring pada 6 September dan 3 orang daripada kontak-kontak tersebut telah didapati positif COVID-19 pada 8 Oktober iaitu kes ke-729, 730 dan 731. Datuk Amar Douglas berkata setakat ini kluster Bah Arnab adalah masih terkawal dan hanya melibatkan ahli keluarga terdekat sahaja. Dalam pada itu, warga negara Malaysia yang ingin masuk ke Sarawak dari Semenanjung Malaysia akan dikuarantin wajib 14 hari di pusat kuarantin dan ujian COVID-19 akan diambil pada hari kedua dan ke-10. Datuk Amar Douglas berkata keputusan itu perlu dilaksanakan setelah mengambil kira peningkatan kes yang berlaku sejak penghujung September lalu bagi menjaga rakyat Sarawak. Beliau memberitahu daerah Kuching kembali berstatus kuning semalam. Daerah Bintulu juga telah bertukar status daripada hijau kepada status kuning, manakala daerah Sibu dan Lawas kekal berstatus kuning. Setakat 30 September lepas, Kerajaan Sarawak telah meluluskan jumlah lebih RM550 juta untuk pelbagai bantuan termasuk pinjaman dan geran bagi membantu usahawan terjejas akibat COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu jumlah tersebut merangkumi 2,604 permohonan pelbagai bantuan pinjaman. Antara bantuan pinjaman termasuklah Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS, Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederhana SPIKS dan Program Graduan ke Arah Keusahawanan Gerak. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Simposium Usahawan Kontraktor Siri 12 di Serian semalam. Ujarnya bukan itu sahaja, kerajaan juga prihatin dengan memberi diskaun antaranya termasuk cukai taksiran tanah dan diskaun bil elektrik yang antara lainnya dijangka meringankan beban penggiat pelbagai industri dalam negeri. Pada majlis itu, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah menyampaikan geran kepada 14 penerima. Tuai rumah di daerah Pakan akan mengesan penduduk yang mempunyai ladang kelapa sawit yang belum mendaftar Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO). Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri Mawan Ikom berkata setakat ini seramai 749 pemilik ladang berlesen ada di daerah itu. Daripada jumlah itu, Tan Sri William Mawan berkata 558 orang pemilik ladang sudah menerima sijil MSPO masing-masing, manakala 151 orang lagi sedang menunggu kelulusan permohonan pensijilan. Menurut beliau, pihak Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Cawangan Serikir mendedahkan lebih 100 orang pemilik ladang kelapa sawit di daerah Pakan masih belum membuat sebarang permohonan untuk pensijilan berkenaan. We can use the channel of Tuai Rumah or we have a group Tuai Rumah in which we can communicate well, determine siapa yang ada ladang who start the thing and not yet certified. That we can, I think we can do. In fact, I worried also.
Beliau ditemui media selepas merasmikan program AgriCorp di Rumah Meringgai, Jalan Buku Pakan. Program tersebut yang diadakan oleh Jabatan Pertanian Sarawak terus mendapat sambutan hangat dari penduduk bagi mendapatkan maklumat baharu mengenai teknologi pertanian, bantuan dan subsidi disediakan kerajaan. Disertai lebih 200 orang pekebun dan peladang dari sekitar daerah pakan. Program sehari itu juga turut menjadi ruang untuk pihak MPOB bagi memberi penerangan mengenai pensijilan MSPO. Pengusaha penternakan kelulut dan lebah diseru untuk memohon pensijilan MyGap AM. Pengarah Jabatan Pertanian Sarawak, Dr. Alvin Chai Lian Kuet berkata, pensijilan tersebut untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik seperti mesra alam sekitar dan menghasilkan produk berkualiti selamat untuk dimakan. Dr. Alvin Chai menjelaskan melalui proses amalan pertanian baik ia dapat mengurangkan pelbagai risiko yang dihadapi semasa proses pengeluaran, penuaian dan pasca tuai. Pensijilan yang berpandukan piawaian-piawaian tertentu termasuk standard antarabangsa merangkumi aspek keperluan kualiti dan pensampelan berkualiti tinggi dan memenuhi keperluan pengguna dan boleh dieksport ke luar negara. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran pensijilan pemeliharaan lebah Tribus apini dan kelulut Tribus meliponini MyGap AM di Kuching. Tambahnya lagi, pensijilan MyGap AM boleh dipohon melalui Pejabat Pertanian Daerah dan tempoh sah laku pensijilan adalah selama 2 tahun serta boleh diperbarui dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh sah laku. Pengusaha produk makanan tempatan perlu mengutamakan aspek pembukusan serta pelabelan dalam produk yang dihasilkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung, Muhammad Cik Kadir berkata ia bertujuan memudahkan urusan pemasaran supaya produk dapat menembusi pasaran yang lebih luas. Khususnya kerajaan. Muhammad Cik Kadir memberi contoh di Kabung misalnya terdapat pelbagai produk kuih muih dan hasil laut yang sedap, unik dan menarik. Namun pembungkusan masih secara tradisional iaitu hanya menggunakan plastik lutsina. Katanya tanpa pelabelan dan pembungkusan yang menarik, pelanggan terutama pengunjung dari luar tidak mempunyai maklumat lengkap berkaitan produk yang dibeli, secara tidak langsung menyukarkan mereka yang ingin membuat pembelian semula. Di label itu akan ada butiran seperti siapa pengusahanya dan alamatnya dan nombor telefonnya pun. Jadi dengan ini marketing sudah tidak jadi masalah lagi bagi pengusaha itu. Program anjuran Jabatan Pertanian Bahagian Betong itu dihadiri 145 petani, pekebun dan nelayan dari sekitar kawasan Kabung. Isteri Yang di-Pertua Negeri, Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib hari ini menyampaikan sumbangan bersempena program jalinan kasih kepada seramai 25 golongan kurang bernasib baik yang tinggal di Kampung Lintang, Semeriang Batu dan Semeriang Lot. Golongan tersebut adalah yang terdiri daripada warga emas yang tinggal bersendirian, ibu tunggal dan mereka menghidap penyakit kronik. Pada majlis itu, Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib turut diiringi Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Sumbangan yang disampaikan berupa barangan keperluan asas dan wang tunai bagi meringankan beban mereka, terutama ketika negara berdepan situasi pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg semalam menerima kunjungan hormat rombongan daripada Tentera Darat Malaysia yang diketuai Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Zakaria Yadi di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Menurut Lieutenant General Datuk Muhammad Zakaria Yadi, kunjungan hormat tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan oleh beliau sejak menerima tugas secara rasmi sebagai Panglima Medan Timur Tentera Darat yang baharu pada bulan Julai tahun ini. Jelasnya berikutan pandemik COVID-19, beliau hanya berpeluang untuk melakukan kunjungan hormat rasmi ke atas Ketua Menteri semalam. Tambahnya, pelbagai perkara berkaitan isu keselamatan telah dibincangkan bersama Ketua Menteri dalam perjumpaan tersebut dan beliau yakin kerjasama antara kerajaan negeri dan Tentera Darat Malaysia terus kukuh bagi menjamin keselamatan serta kedaulatan di Sarawak.
Aspek keselamatan perlu dititik beratkan oleh semua kakitangan Jabatan Penyiaran Sarawak setiap peringkat. Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, isu keselamatan di kawasan pejabat tidak hanya terletak pada ketua jabatan ataupun pegawai keselamatan, namun menjadi tanggungjawab bersama semua kakitangan. Abdul Hadi berkata perhatian khusus perlu diberikan terhadap soal keselamatan di dalam kawasan pejabat dan semua kakitangan perlu mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di seluruh dunia agar keselamatan jabatan terus terpelihara. Justru beberapa siri kursus keselamatan dan perlindungan telah diadakan dengan kerjasama pejabat pegawai keselamatan Kerajaan Malaysia Sarawak bagi memberi pendedahan mengenai arahan keselamatan dan perlindungan yang memanfaatkan semua kakitangan. Kita telah bermula di Kuching dan kini berada di Sibu untuk memberikan fokus kepada kakitangan kita di Seriaman dan juga Sibu untuk memberikan pendedahan kepada mereka aspek-aspek keselamatan. Dan aspek-aspek keselamatan ini bukan sahaja kepada kawasan kompleks kita, tapi juga meliputi aspek-aspek keselamatan dokumen dalam akta rahsia rasmi. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan kursus keselamatan dan perlindungan siri 2 yang diadakan di Auditorium RTM Sibu. Tambahnya, soal keselamatan adalah satu aspek yang luas terutamanya berkaitan dengan dokumen rasmi kerajaan, dokumen sulit dan terhad perlu difahami oleh semua kakitangan. Seramai 23 orang kakitangan RTM Sibu dan Sri Aman telah menghadiri kursus tersebut. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Zaidi Bujang. Jumpa lagi.